Assalamualaikum Syida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Sejak tengah memasang diffuser ni. Satu diffuser belakang. Tapi macam tak kuat bau dia ke depan. So, I pasang satu lagi diffuser sebelah dekat menghadap ni. So, kita di sini bau dia kuat sikit. Kita di sini sedang ada isu apa nama? Lalat. Banyak ke? Banyak. So biasanya lalat ni dikaitkan dengan kalau orang ada bela ayam. I think musim lah sebenarnya. Ya. Sebab bukan dekat sini je, dekat taman, the whole taman. Mengingatkan ke taman I kan. So, okay. Kalau ada orang bela ayam kawasan terdekat, biasanya yes, that's it happen. Tak ada pula. Okay. Assalamualaikum semua. Kita tunggu seminit, boleh share link kepada kawan-kawan supaya kawan-kawan boleh masuk dan boleh join bersama dengan kita. Tajuk kita hari ini ialah apakah essential oil tu boleh menyebabkan alahan? Okay. Apakah alahan pada essential oil wujud? Betul. Siapa ada pengalaman, boleh kongsikan di ruangan komen jika anda ada pengalaman suspek alahan kepada essential oil. Tak semestinya yang living tak menyebabkan alahan. Kita cuba open-minded dalam perbincangan hari ni. Terang sangat ke? Kita cuba open-minded dalam perbincangan hari ni. Kita tak nak kata kalau yang living takkan menyebabkan alahan. Tak. Kita be open-minded, kita nak tengok isu dan lihat kepada isu tu dari segi ilmiah. Okey, perbincangan ilmiah di mana adakah essential oil, adakah alahan kepada essential oil ni wujud atau tidak. Okey? Okey, sekejap ya. Sekejap. Alright. Okey. Sekejap nak stopkan bunyi dia, nanti dia ada echo. Menggema. Okey. Wow, kenapa nama Hazwani keluar dekat StreamYard tapi Facebook user lain tak ada? Mungkin sebab dia guna StreamYard je, I don't know. Okey. Hazwani cakap, Assalamualaikum Master Sifu. Ini bukan Master Sifu lagi ni. Master Chef dah. Sekejap, belum. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Alright. So hari ni kita akan cerita apakah ada alahan pada essential oil ataupun adakah alahan pada essential oil tu wujud. Now, basically ia ada kaitan dengan tajuk yang kita cerita minggu lepas, iaitu expiry itu kan. So kadang-kadang bila kita guna oil yang dah lama, dia akan menyebabkan kulit kita merah tapi ada juga orang pakai oil baru dan dia rasa macam kulit dia rengsa, ada inflammation dan rasa tak selesa. So sebenarnya tujuan kita bercerita tentang expiry date, tentang alahan supaya kita dapat gunakan essential oil dengan selamat tanpa mudarat dan kita dapat manfaat optimum. Sebab kita khawatir nanti orang tak guna atau orang ada salah tanggapan tentang essential oil ni dan dia rasa macam essential oil semua tak bagus. Walhal tak berlaku macam tu. Now, apa yang penting sebenarnya bila kita gunakan essential oil ni, ataupun kita gunakan aromaterapi, kalau dari segi aromaterapis, mereka yang ambil sijilan ni semua dan yang amalkan aromaterapi ni, dia kena demand atau aromaterapi ni demand pengguna untuk be responsible atau bertanggungjawab. Maknanya pengguna, kita ni semualah kan, walaupun kita guna essential oil yang living ke apa ke, kita ni semua kena ada realistic view. Maknanya jangan kata bila kita guna yang living tu sangat bagus, memang bagus pun, tapi yang living sangat bagus dan tak akan menyebabkan apa-apa alahan atau apa-apa reaksi kepada kita. Okay. Kemudian kita kena tahu apa tu acceptable practice, maknanya macam mana cara yang sesuai digunakan essential oil tu. Dan kita juga kena tahu apa yang memudaratkan, apa yang tak selamat bila kita guna essential oil. So benda ni semua ialah education. Apa yang kita cuba buat ialah educate lah kan. Dan yang ketiga, kita kena ada healthy personal view tentang apa yang bagus untuk diri kita.
So saya suka tadi, awal-awal tadi Syida ada cakap macam kita kena cuba berlapang diri dan juga buka minda kita. Jangan kerana kita guna essential oil yang living, kita kata essential oil yang living sangat bagus dan tak akan dan sangat selamat. Sebab dia bukan essential oil saja, tapi sebenarnya dia ada banyak faktor lain yang akan menyebabkan reaksi kepada kita. Kan? Okay. So, Syida, apa yang Syida, apa pendapat Syida ataupun daripada bacaan Syida, apakah ada alahan pada essential oil ni? Pada penggunaan essential oil? Kita lihat definisi alahan tu dulu. Okay. So alahan, alergi adalah satu keadaan tidak normal, reaksi tidak normal kepada bahan-bahan yang biasanya tidak berbahaya. Very simple, sangat mudah dipahami. Contohnya kucing. Kucing tu tak berbahaya. Tapi ada orang yang alah pada kucing. Sebenarnya alah kepada bulu kucing. Kan? Kacang. Kacang ada banyak dalam diet. Nak buka puasa ni pun buat kuah kacang lah, macam-macam kan. Tapi ada orang yang alah pada kacang sehingga boleh menyebabkan kematian. Kalau kita tengok cerita orang putih kan, diorang sangat alert dengan produk-produk mengandungi kacang, boleh menyebabkan anafilaksis sehingga menyebabkan kematian. Jadinya bahan-bahan tu considered as harmless, bahan yang tidak berbahaya, tetapi ada sesetengah orang yang mengalami alahan kerana tubuhnya bereaksi tidak normal terhadap bahan-bahan ini. Okay, so this is allergy. This is alahan. Ini maksud general alahan. Saya tak nak cerita definisi dari segi perubatan lah, sebab kita dekat sini bukan nak belajar perubatan, kita nak belajar ilmu umum sahaja. Okay? Dan bagaimana alahan ni berlaku? Sebenarnya alahan adalah satu keadaan tubuh nak lindungi diri kita. Okay, contohnya badan kita nampak satu benda tu sebagai sebagai musuh. Okay, contohnya kucing, bulu kucing. Bulu kucing tu bila terhidur, tetapi badan seseorang tu dia kenal pasti elemen bulu kucing tu sebagai musuh. Jadi tubuh akan menghasilkan satu bahan kimia, okay, untuk melawan. Jadi bahan kimia yang dihasilkan ni adalah histamin. Okay. Dan apa histamin ni buat? Pernah dengar tak ubat antihistamin? Kalau pergi dekat farmasi, biasanya ubat kategori antihistamin sesama warna kuning atau kan. Okay. Dan apa histamin dia buat? Ya, kata-kata. Histamin ni dia menyebabkan kegatalan, running nose, hidung berair, mata berair, bersin, ruam gatal-gatal, gatal sikit, gatal banyak, gegata, pernah dengar? Gegata naik macam peta-peta pernah satu badan kan? Lepas tu kulit gatal, okey dah ulang balik, asma, sesak nafas dan ini reaksi biasa normal. Dan reaksi yang paling teruk kita panggil anafilaksis shock, kejutan anafilaksis, di mana kalau gatal tu teruk sangat sampai penuh satu badan, sampai mata bengkak-bengkak, kalau berair semua, lepas tu kalau asma tu jadi asma teruk sangat sampai tak boleh nak bernafas. Dan biasanya ini perlukan perhatian perubatan lah, kena cepat-cepat pergi hospital kalau kita nak elakkan daripada perkara ni berlanjutan. Jadinya alahan ni dia boleh terjadi terhadap pelbagai benda, dan hari ni kita bercakap tentang essential oil. Okay, dan essential oil ni adalah satu benda yang kadang-kadang kita rasa, boleh ke ada alahan? Bukan ke essential oil tu natural? Macam orang kata alahan ni benda-benda yang sintetik kan, pakai cleaners, pakai tu semua sintetik, tapi natural macam yang living boleh ke jadi alahan? Imagine bulu kucing tu pun natural, kacang tu pun natural. Bunga kapollen tu pun natural kan. Jadinya natural things boleh jadi allergen, boleh jadi faktor yang menyebabkan alahan kepada tubuh badan.
Jadi dia bergantung bagaimana tubuh badan kita bereaksi kepada sesuatu benda. Okey? Dan menariknya alergi ni ada 4 jenis tau. Saya buat bacaan bila dengan dunia essential oil ni saya dapat lebih banyak maklumat lebih daripada masa saya belajar farmasi dulu. Seriously, betul. Dulu saya dengan farmasi, kita tahu alahan dengan makanan, alahan dengan ubat, itu je. Tapi bila dengan essential oil, tu dia 4 jenis. 4 jenis alahan kepada essential oil. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut kepada sebab topik tu agak berat juga. Tapi saya cuba ringkaskan. Dari segi kita ambil isu alahan ni dengan berlapang dada, walaupun kita dah guna lama, dia mungkin boleh jadi juga dekat kita. Okey? Dan kalau kita yang dah lama ni, kita tiba-tiba terkena alahan, kita lebih berlapang dada. Bayangkan kalau orang baru yang terkena alahan, dia akan jadi satu ketakutan. Jadi adalah sangat penting untuk kita sebagai ahli supaya kita tahu benda ni dan kita dapat respon kepada pertanyaan kawan-kawan. What's happened apa terjadi, saya pakai macam ni jadi macam ni, dulu pakai okey, sekarang pakai tak okey. So kalau kita ada ilmu untuk respon kepada masalah ini, kita tidak akan terlalu panik dan orang yang mengalami itu pun tak akan terlalu panik. Okay? So Wawa, you punya nak kongsi kalau you ada apa-apa maklumat tentang alahan yang you ada baca sebelum ni? Okay, alahan tu ialah biasanya kalau kita cakap alahan, dia memang batuk, kadang-kadang kita jadi sesama, jadi gatal-gatal kan. Dan kemudian kita tahu juga bahawa ada bukanlah kita tahu, orang kata dengan kita, okay, ataupun melalui pembacaan ataupun melalui kecakap-cakap. Kita tahu bahawa ada setengah essential oil yang boleh mengurangkan alahan. Okay, especially macam orang kata LLP, lemon, lavender dan peppermint. So sebenarnya kalau ikut yang saya baca, lavender dia ada sedikit property untuk sebagai antihistamin kan. Tapi kalau lavender, lime dan peppermint itself dari segi kajian saintifik dia tak ada. Well, basically dia tak ada mungkin sebab orang tak kaji lah. Itu je cerita dia. Okay, anyway, bila kita cakap pasal alahan juga, alahan tu memang biasanya kita boleh tengok ataupun kita boleh rasa. Jadi cuma kadang-kadang bila kita tak tahu sebenarnya benda tu, ada orang emas ataupun ada orang topengkan alahan tu sebagai healing crisis. Saya tak kata healing crisis tu salah ataupun tak wujud. Ada je healing crisis yang wujud, maknanya yang kita faham tentang healing crisis tu ialah bila kita gunakan sesuatu yang baru tapi sebab banyak sangat toksik dah terkumpul dalam badan kita, so dia nak kena bongkar dulu kemudian baru dia get back to normal macam tu kan. Saya ada pengalaman healing crisis. Tapi sebelum kita kata semua benda tu ialah healing crisis dan kita terus menerus membiarkan diri kita terbelenggu dengan healing crisis tu, kita kena pastikan bahawa kita kena tahu betul ke tu healing crisis, apakah ia diterima oleh aromaterapis ataupun penggunaan aroma kan, penggunaan essential oil ni. Jadi ni semua perlukan ilmu. Okay, so saya tertarik dengan Syida katalah alergi ni ada empat kategori. Okay, 4 kategori allergy reaction. So mungkin kita boleh terus masuk kepada 4 kategori allergy reaction tu. Syida tak dengar, mungkin you dah terbuat something. Sorry, I mute tadi. Okay, ada guna pakai sedikit istilah perubatan lah, okay. Tapi saya cuba buat ringkasan yang sebaik mungkin. Okay, yang pertama, jenis alahan yang pertama adalah di mana ini yang biasa kita alami, di mana ada satu antibody dalam badan, dia kenal pasti satu allergen tu sebagai musuh. Yang tadi saya cerita awal-awal tu, okey, dan dia menghasilkan histamin. Okey, di mana satu sel dalam badan kenal pasti
kacang ke, bulu kucing ke, pollen ke, essential oil ke, apa-apa dia buat keputusan ini adalah musuh. Okay? Mungkin dalam DNA tu dah ada maklumat tu, kata DNA kata okay, bulu kucing adalah musuh, okay, attack musuh ni. Jadi bila dia nak attack, dia akan menghasilkan histamin, dan penghasilan histamin yang berlebihan menyebabkan gatal, runny nose, sneezing, watery eyes yang saya sebut tadi. Ini adalah biasa. Okey. Tetapi kita nak tengok laporan kes yang type 1 ni ada kaitan tak dengan essential oil. Tadi tu kita berteori saja, tapi ada tak bukti? Okey. Menurut Lindsay Elmore dia author of buku ni lah. Okey, ni rujukan saya. Menurut Lindsay Elmore ada 2 kes di mana untuk type 1 punya alahan ni dia ada 2 kes, iaitu kes yang pertama ia melibatkan molekul essential oil yang diisolasikan kemudian dibuat perfume. Okay, so maknanya molekul essential oil parti unsure, synthetic natural unsure, but essential oil isolate. Essential oil yang molekul essential oil yang telah diisolasi kemudian dijadikan perfume. Okay, so satu kes ini memang menyebabkan kes anafilaktik. Okay, dia ada 2 kes yang anafilaktik ni kata alahan yang paling teruk. Kalau boleh janganlah anafilaktik. Kalau you all Google, anafilaktik shock ni banyaknya disebabkan oleh antibiotik. Okay, kita panggil Steven Johnson syndrome. Memang teruk sangat, kulit akan melepuh, muka memang kalau you Google gambar memang very scary. So saya kalau kerja hospital tu janganlah saya dapat kes macam ni. Jadi bila kita buat counselling kita selalu tanya, ada sejarah alergi antibiotik tak? Sebab kita tak nak kita punya klien pesakit, dia tak tahu dia ada sejarah kemudian dia dapat ubat dan menyebabkan kata masalah kesihatan. Okay, so that's why you kena alert kalau you ada sejarah allergic pada antibiotik. Kena sentiasa tulis atau buat peringatan. Okay, so ini ada 2 kes yang dilaporkan. Kes anafilaktik shock disebabkan oleh aroma, fragrance. Dia tak spesifik essential oil. Dia sebut fragrance. Okay, so yang pertama tadi adalah daripada perfume. Okay, kes yang kedua adalah seorang nurse, seorang jururawat yang telah diserang oleh pesakit, dan pesakit ni dia spray 3 pump. Memang laporan tu spesifik lah, 3 pump of unknown perfume, pewangi yang tidak diketahui punca ke apa ke, dia spray 3 pump dekat nurse. Nurse ni jadi apa? Anafilaktik shock. Okay, tapi tak sebutlah menyebabkan kematian ke apa. Tapi ini adalah kes anafilaktik shock yang disebabkan oleh fragrance. Sebab kebanyakan anafilaktik shock disebabkan oleh kacang, disebabkan oleh debunga boleh juga, dan disebabkan oleh antibiotik atau ubat-ubatan lain. Okay, so menurut Lindsay Elmore sebenarnya sangat-sangat rare kalau kita nak cakap essential oil ni menyebabkan anafilaktik shock. Tapi just be caution, benda ni ada. Dan laporan ni tak menyatakan essential oil. Dia kata fragrance molecule. Dan essential oil adalah part of fragrance molecule. So kita berhati-hati sajalah. Okay. Yang kedua adalah, okay, jelas type 1 tadi. Type 1 tu tadi yang common. Okay. Tapi common type 1 tu pun ada yang keadaan paling teruk kita panggil anafilaktik shock. Okay. Type 2 punya alahan adalah di mana immune system dia serang antigen, serang agent alahan tu. Okay. Yang type 1 tu dia sekadar sel dalam badan je, dia tak melibatkan immune system tau. Dia sekadar sel dalam badan je, lepas tu attack satu benda tu sebagai alahan. Tapi ni immune system. So ini scary sikit sebab dia akan menghasilkan antibody. Bila immune system nampak satu benda sebagai
musuh, dia akan menghasilkan antibody sebab antibody nak lawan musuh kan. Okay. Dan bila ada antibody banyak dihasilkan dalam badan, ini kita panggil proses autoimmune disease. So badan tu melawan diri sendiri. Okay. Dan satu lagi yang type 3 pun lebih kurang, dia melibatkan sel IgG dengan IgM, immunoglobulin, something like that. Dia melawan, dia nampak sel alahan sebagai antigen dan dia bereaksi sama macam type 2 tadi. Tetapi saya pun risau juga bila baca benda ni. Boleh sampai autoimmune disease. Tetapi according to Lindsay Elmore, no evidence caused by fragrance. Setakat ni tak ada bukti untuk alahan jenis 2 dan jenis 3 disebabkan oleh pewangi. Tak kisahlah pewangi sabun ke, pewangi essential oil ke apa, dia sebut fragrance saja. Okay? Dan jenis yang keempat adalah delayed hypersensitivity. Super sensitivity yang dilambatkan. Maknanya mula-mula pakai okey. Lepas tu beberapa hari pakai naik gatal-gatal, naik ruam, naik tanda-tanda macam alahan. Ataupun dah biasa pakai beberapa tahun okey. Lepas tu pakai benda yang sama, rutin yang sama, lepas tu jadi alahan. Pelik tak? Pelik tak? Kita dah tahu aku dah tak pakai dah benda-benda ni, pakai EO yang living je. Tapi dulu okey, sekarang kenapa tak okey? So yang ni kita kena ambil perhatian sebab memang kategori alahan yang keempat adalah delayed hypersensitivity. Dan biasanya dia bukan jadi dekat essential oil sahaja. Dia boleh jadi dekat makanan-makanan beracun, tumbuhan beracun macam kita makan cendawan, kita makan tumbuhan liar, macam anak-anak kita pergi kutip-kutip, lepas tu termakan. Kalau dekat orang putih dia popular lah poison ivy. Ada satu tumbuhan tu sebenarnya dia beracun. Okay. Dan dia boleh jadi juga dengan ubat-ubatan, medication. So contohnya dah 2 tahun makan ubat darah tinggi, okay, everything okay. Suddenly bila makan lagi, jadi batuk makin teruk. Tu kita panggil side effect, kesan sampingan daripada makan ubat. Okey. Jadi benda-benda tu kena diambil laporan sebab kalau betul dia conclusive evidence, so mungkin ubat tu kena ditarik balik. Kan ada setengah kes kita dengar ubat ditarik balik sebab menyebabkan masalah jantung, masalah lain. Dia nak merawat satu masalah tapi menyebabkan masalah lain. Laporan macam ni perlu dikumpulkan dan dibuat kajian untuk diambil tindakan. So ambil tindakan selepas ubat dipasarkan tu kita panggil post marketing surveillance. Ini bukan nak kata ubat tak bagus sebab benda man-made ni kita tak tahu what happen. Sebagai saintis dia dah cuba kaji sebaik mungkin apa possibility yang akan berlaku. Dan ini kebaikan yang kita akan dapat daripada ubat-ubatan. Jadi saya nak buka minda anda untuk orang yang anti ubat, yang tak nak makan ubat langsung. Sebenarnya orang yang buat ubat tu dia tak nak pun ada kesan sampingan. Kita orang farmasi, doktor ni bukannya jahat. Bagi ubat ni macam bagi racun, tak. Tapi kita cuba tangani masalah dengan apa yang kita ada. So kesan sampingan tu kalau ada kita kumpul laporan dah hantar kepada pihak berwajib untuk dijadikan, diambil tindakan. Okay. So boleh disebabkan oleh delayed hypersensitivity ni boleh disebabkan oleh pokok beracun, boleh disebabkan oleh medication, boleh disebabkan oleh pencuci dalam rumah, household cleaner. Tak kisahlah sabun mandi ke, sabun cuci pinggan ke, sabun basuh kain ke, sabun lantai ke. I think kita biasa dengar kan allergic sabun. Tak boleh lah. Yang kena kat tangan tu kan? Ya. So mungkin dah pakai sabun for 10 years, suddenly tangan jadi sangat sensitif. So ini kita panggil delayed hypersensitivity. Dan satu lagi kategori produk yang menyebabkan delayed hypersensitivity adalah kosmetik. So bayangkan kalau budak-budak remaja sekarang daripada awal dah pakai lipstick gincu yang bukan Sebi Mineral. Okay, I sebut Sebi Mineral sebab I tahu is free from that things lah. So imagine sekarang remaja kan dah melarang-larang, even budak 5 tahun pun mak ayah dah bagi hadiah semua kan.
So berapa banyak accumulation kan toksin dalam badan dia, nanti bila sampai dia remaja tiba-tiba dia jadi teruk sangat sensitif dia. It can be because of, bukan boleh berpunca daripada ni faktor yang keempat, delayed hypersensitivity. Bila saya baca ni, wow, memang banyak kaitan lah dengan apa yang kita guna sehari-harian. Okay? Dan sedikit tambahan, tak apa bawah? Tak apa teruskan. Untuk yang type 4 ni, type 4 ni, dia punya presentation dia, kan kita cakap delayed hypersensitivity. Tak apa presentation dia? Presentation dia ada dua. Satu, allergic contact dermatitis, which is yang gatal-gatal tu. Allergic, alahan, contact is apa yang kita sentuh, kita pegang sabun, kita maknanya biasanya di bahagian tangan atau di bahagian muka. Allergic contact dermatitis. Dermatitis tu derma kulit, titis tu inflamasi. Ni saya tolong ajar bahasa medikal. Derma kulit, titis tu mesti inflamasi. Inflamasi, kemerahan, tidak selesa, gatal, watery, kadang-kadang ada biji-biji berair. Okay. So biasanya alahan kulit lah. Okay. Satu lagi jenis presentation untuk delayed hypersensitivity adalah pigmented contact dermatitis. Okay, dia alahan pada kulit tetapi bukan dalam bentuk gatal-gatal atau merah, tapi dalam bentuk kulit dia jadi gelap. This is happen to my mum. Okay, this happen to my mum, kulit kaki dia jadi hitam legam. Tapi dia tak ada gatal, tak ada apa. I'm so worried sebab takut macam gangrene ke apa, tapi kaki dia sihat, cuma dia jadi gelap. Jadi gelap. So bila buat rawatan semua ada kaitan dengan dia punya uric acid. Uric acid dengan sakit gout dia lah. So yelah, could be dia punya diet, could be dia punya medication yang dia makan masa tu, banyak faktor, tapi kita dapatkanlah juga rawatan. Dan pigmented contact dermatitis ni bukan disebabkan oleh berjemur kat matahari, bukan disebabkan oleh cahaya matahari. Dia nak gelap, dia jadi gelap, tiba-tiba jadi gelap. Okay. Dan unknown factor, it can be from cosmetic, it can be from medication. Nampak tak delayed hypersensitivity tadi? From medication, sebab my mum ada ambil ubat gout for quite long time. So it can be from the household cleaner sebab dia punya kerja part time dia. Saya dah cakap tak payah kerja, tapi nak kerja juga, nak isi masa sebab dia kata kalau duduk rumah nanti menggemuk. So dia punya kerja part time dia pergi macam cuci-cuci pejabat, cuci rumah saja. Dia memang suka-suka mencuci. Kalau duduk rumah tu memang sukalah mengemuk, melap, semua dia suka. So I bagilah tips cleaner kat dia, tapi bila dia nak pergi mencuci dekat office, dia kata kau punya ni mahal, mak dapat upah sikit, tak apa. Kalau dia orang sponsor boleh lah mak cuci guna ni, tapi tak adalah. Yang household cleaner tu memang guna kat rumah, tapi bila dia kerja pergi cuci kat office atau kat rumah orang, dia pakai cleaner biasa. It can be that factor. So saya syukur sikit lah masa PKP ni dia duduk rumah sikit. No reason untuk dia pergi kerja. Okay, I'm so worried here in Perlis and my mum dekat Rawang. So hopefully dia sihat walafiat. So I think nampak tak dia punya perkaitan dari segi faktor, jenis-jenis dan presentation alahan kulit yang berlaku. Dan dia tak semestinya disebabkan oleh essential oil. Dia boleh jadi disebabkan benda lain, tapi bila kita pakai essential oil, dia trigger ke, okay? Ataupun mungkin nak jadi masa kita pakai essential oil ke, we never know. Sebab benda ni tak ada kajian klinikal sebab dia melibatkan reaksi. Sebab you tak boleh nak suka-suka hati nak ambil 100 orang, okay kami nak dedahkan kamu kepada bahan kimia, nak tengok kamu punya reaksi, tak boleh. Tu tak etika. Okay. Saya suka nak tambah sikit pasal sensitization, dermal sensitization tu ataupun contact allergic reaction tu kan. Yang saya baca dekat sini, dia kata reaksi tu, bila kita dah terkena tu, reaksi tu dia tak decline ataupun tak terus berhenti bila kita stop penggunaannya. Maksudnya macam contohnya saya pakai sabun kan. So saya immediately, saya stop pakai sabun tu. So dia tak decline
ataupun dia tak stop immediately lah. So apa yang berlaku ialah dia kadang-kadang akan prolong seminggu lagi dan dia akan ambil masa untuk nak berhenti ataupun nak stopkan sensitization tu. Kemudian sensitization juga dia tak depend kepada berapa banyak kita guna. Dia less dose dependent. Macam contohlah kalau kita kata okay, kita pakai sabun ni banyak and dia akan jadi macam ni. Tapi kalau pakai sikit je, sebenarnya kalau sensitization tu dia boleh berlaku walaupun kita gunakan small amount. Sikit je dia punya kuantiti tu. Sebab dia sebenarnya sebagai macam trigger je. Apa nama kita panggil? Sesuatu yang pencetus je. Ya, dia pencetus je. So benda tu memang dah ada, dia macam tunggu je. So kalau kita mendedahkan diri kita kepada benda-benda tu, apa-apalah produk ke ataupun essential oil ke contohnya kan. And then kalau dia triggered lah. Jadi apa yang berlaku ialah that's why mungkin kita sendiri kalau kita tak report pun kita boleh buat note dalam buku kita supaya kita tahu macam okay benda ni kita kena avoid and what not. Okay Syeda, teruskan Syeda. Yes. Okay. Kalau dalam dunia essential oil ni kita biasa dengar tentang photosensitivity, terutamanya bila kita guna essential oil citrus, kan? Okay. Tetapi tahukah anda photoallergy, phototoxicity dengan photosensitivity adalah benda yang sangat berbeza. Dan orang selalu guna interchange. Biasanya photosensitivity dengan phototoxic tu orang suka letak dalam benda yang sama. Okay, tetapi dia tak sama. Okay, photoallergy. Okay, photoallergy sangat-sangat jarang berlaku dan dia biasanya melibatkan genetik, DNA. Saya teringat-ingat satu dokumentari yang saya tonton di YouTube atau di Facebook. Ada seorang budak ni, dia tak boleh kena cahaya matahari. So kerja dia memang duduk dalam rumah. Memang tak boleh keluar. Tingkap-tingkap semua tutup. So kesian sangat dekat dia sebab dunia dia siang malam adalah bergelap. Okay? Dia tak boleh langsung, even cahaya matahari sikit dekat matahari pun tak boleh kena. Saya teringat, bila saya baca pasal ni, that's why the condition tu ada tapi sangat jarang berlaku. So ini considered photoallergy. So allergy kepada cahaya matahari, alahan kepada cahaya matahari. Okay? Kulit tu dia akan bereaksi bila terkena cahaya matahari tapi dia tak jadi gelap. It's not pigmented. So dia tak ada berkaitan dengan melanin ke apa ke, tak ada. So dia bukan macam kita berjemur sekejap dekat bawah matahari lepas tu kita jadi kemerahan atau jadi burn. Tak, it's not like that. Ini untuk orang yang photoallergy ni terkena sikit, tempias sikit pun dia dah kata boleh menyebabkan kesakitan. Okay, tu photoallergy tapi sangat rare lah. Dia bukan disebabkan oleh essential oil. Satu lagi term yang biasa kita nampak bila kita Google adalah phototoxicity. Okay, so phototoxicity ni yes banyak orang kaitkan dengan essential oil citrus, tetapi bila bercakap pasal toxicity ia melibatkan pekatan yang tinggi, penggunaan yang tinggi, sangat tinggi kepekatan. So kita bukan bercakap pasal 1-2 titis, kita mungkin bercakap pasal 1 botol, ambil 1 botol, lumur 1 badan. Ini phototoxicity sebab dia toksik. Okay. Namun begitu, photosensitivity, sensitif kepada cahaya. So kulit kita okey dengan cahaya matahari, tapi yang menyebabkan kulit kita sensitif adalah bila kita sapu essential oil citrus ke kulit yang meningkatkan tahap sensitivity kulit terhadap cahaya matahari. Okay, so saya tidak setuju bila kita nak kategorikan citrus oil ni phototoxic. Sebab toxic tu is something yang dah kena jadi. Berapa banyak you guna. Tapi kalau setakat photosensitivity itu terma yang boleh diterima. Boleh penggunaan citrus essential oil pada kulit yang terdedah di bawah cahaya matahari boleh berisiko menyebabkan photosensitivity. Boleh menyebabkan kulit tu jadi terlebih sensitif terhadap cahaya matahari. Okay, clear . Namun begitu,
foto allergy ke, foto toxicity ke, atau foto sensitivity bukan semata-mata disebabkan oleh essential oil semata-mata. Okey, apa faktor dia lain? Kesihatan, tahap kesihatan you macam mana, you punya immune system macam mana. Kalau you dah memang ada masalah kesihatan, so dia menambahkan lagi sensitivity kulit you terhadap cahaya matahari dan essential oil. Age, umur, okay. Gender, yes, gender pun boleh. Okay, jantina pun boleh. Berbeza-beza orang lelaki, sebenarnya sensitivity dengan orang perempuan. Orang perempuan ni sensitif sungguh lah. Dia lebih sensitif kan? Stres, kalau badan you stres, okay. Lepas tu kanak-kanak, bayi yang berumur bawah 3 bulan lebih sensitif daripada bayi yang berumur lebih 3 bulan. Sebab tu kita highly recommend kalau bayi tu, kalau you tak yakin nak dilute, you guna je Seedlings product. Betul tak Wawa? Sebab Seedlings product tu dah memang dah memang persediaan yang dah dicairkan dan sesuai untuk kulit bayi kan. Kalau untuk kanak lebih 3 bulan sampai 12 tahun tu you boleh guna KidSense sebab dah pre-diluted. Tapi kalau you nak lebih adventure, you kena belajar lah macam mana you nak dilute menggunakan essential oil pekatan yang sedia ada. Dan untuk orang perempuan yang berumur, ni kelakar sikit, 20 hingga 60 tahun, macam sepanjang-panjang umur kita ni. Tak boleh pakai. Grup ni adalah grup yang memang faktor risiko dia tinggi kepada alahan. Okay, pada alahan ni lah photosensitivity ke alahan kepada yang kita sebutkan tadi. Dan wanita pula, ni gender, dia 3 hingga 4 kali lebih affected daripada lelaki. Dia punya sensitivity level tu 3 hingga 4 kali ganda lebih affected. So perempuan ni kena banyak belanja sikit lah supaya kurang sensitif. Kan? Okay. So Mama ada nak tambah apa-apa? Okay, tadi Syida sebut pasal photosensitization, photosensitivity. Kemudian Syida ada sebut pasal phototoxicity. Yang saya baca ialah photosensitivity biasanya dia appear dalam bentuk redness atau kemerah-merahan dan biasanya dia boleh hilang dalam 2-3 hari lah insyaAllah. Dan kita pun tahu juga tadi Syida cakap photosensitivity ni biasanya bukan diakibatkan oleh pewangi ataupun aromaterapi. So basically bukan essential oil. Phototoxicity, yes, dia pun didefinisikan sebagai ultraviolet light induced allergic response. Maknanya respon alergi berdasarkan yang terhasil daripada ultraviolet kan. Okay, so dia punya kesan apa yang kita boleh nampak ialah ada photodermatitis ataupun burns, dan kadang-kadang burns ni dia tak permanent. Tapi kadang-kadang dia jadi permanent burns. But actually kita memang ada satu case, satu member dia pakai bergemot. I tak sure dia pakai macam mana, tapi dia pakai bergemot dan dia ada permanent burn. Kemudian tapi case tu kemudian saya tak sure macam mana, tapi dia memang quite upset semualah, agak tak berapa gembira kan. Tapi probably cara penggunaan lah, sebab dia sebab kita guna selalu juga. And then itu sebab sangat penting. Itu sebab sangat penting untuk kita educate. Okay, kita sebagai orang yang menyarankan orang untuk guna essential oil, kita sebagai pengedar bebas yang living, kita sebagai orang yang menjual essential oil, kita kena educate. Dan education itu sangat penting. Sebab kalau tak, kita akan jadi tak bertanggungjawab lah kepada orang, sebab orang akan anggap benda tu macam minyak kapak ke apa benda tu semua kan. So education memang sangat penting. Tapi satu lagi yang Syida tak cerita ialah photocarcinogenesis. So yang ni photocarcinogenesis ni, kalau carcinogen ni biasanya dia menyebabkan apa Syida? Racun lah kan sebenarnya kan? Cancer, skin cancer lah. Yang terhasil daripada agent photosensitizing. Okay. Contohnya? Dia kata likely induced by phototoxic substances. Maknanya phototoxicity, all yang phototoxicity kalau diambil dalam jangka masa panjang dan diambil dalam banyak, so
in the end of the day dia boleh lead kepada skin cancer. Okay. That's why nanti hujung kita akan ceritalah apa cara yang kita boleh gunakan untuk nak pastikan kita mengurangkan risiko ni ataupun kita tak ada risiko ni langsung lah. Okay. Anyway, dia kata, dalam nota ni juga mengatakan express photocasinogen, photocasinogen dia boleh dijumpai dalam kuantiti yang banyak dalam bergamot, dalam express lime oil. Express lemon oil, orange oil bitter, perahan. Dan juga express grapefruit. So basically yang living kita tak guna perahan, kita gunakan penyelingan daripada rin ataupun kulit kan. So okay. Kita pakai cold press kan? Cold press, ya. Apa lagi? So yang tu banyaklah sebenarnya kalau kita nak cerita tentang benda-benda ni semua. Okay. Anyway, satu lagi yang menarik ialah cross sensitization. Dia macam cross apa? Kita panggil mana dia tadi? Cross sensitization. Okay. Kita tak guna benda yang sama. Contohnya kita tak guna essential oil yang sama, tapi kita guna essential yang ada property yang sama, lebih kurang sama. So yang tu pun kena berhati-hati jugalah. So cross sensitizers ni contohnya ialah kita gunakan bay leaf laurel dengan cinnamon bark. So dia ada punya dia ada molekul kimia. And then myrrh dengan ada species of balsam. So myrrh dengan balsam tu dia mungkin ada property yang sama. Kalau yang itu possible lah. So yang rare ialah patchouli dengan cinnamon dengan turpentine ataupun coriander dengan fennel dan anise. Kita ingest lah. So benda-benda macam ni boleh menyebabkan cross sensitizer. So kadang-kadang macam kita kata saya tak pakai pun essential oil ni. Tapi kenapa? Ataupun mungkin kita pakai essential oil tu tapi dia bukan bereaksi kepada essential oil tu, cuma something yang ada pada essential oil tu yang triggered kerana dia ada property yang sama ataupun sifat yang sama dengan benda yang ada dalam badan. So benda ni dia sangat susah untuk kita define punca dia apa. So tapi kalau anda sebagai orang yang ada pengalaman mengalami alahan menggunakan essential oil tu, utamanya guna yang living kan, sebab kita punya expectation tinggi tiba-tiba jadi alahan. So just be open minded. Yang bagusnya dengan essential oil ni kalau kita tak boleh sapu, kita boleh hidu. Kita boleh hidu untuk mengurangkan orang kata risiko-risiko alahan pada kulit yang kita alami. Betul? Okay. Dia ada banyak lagi contraindication tapi yang tu kita boleh masuk dalam tajuk lain lah, essential oil mudarat kan. Okay. So general safety bagaimana kita nak gunakan essential oil supaya kita dapat mengurangkan alahan atau mengurangkan photosynthesis. Tiga je. Tak banyak. Okay. So sebagai pengguna, you buat bisnes ke, tak buat bisnes ke, tapi bila you share tentang essential oil, you teach about photosensitivity. Okay? Photosensitivity. So you teach people, maknanya kalau nak guna, you pun jadi responsible person lah. Maknanya kalau you kata, saya hari ni guna lemon, orang kata lemon bagus untuk hilangkan noda-noda hitam di muka. Jadi saya titiskan lemon, saya sapukan dekat muka, lepas tu saya pergi sekolah ambil anak. So nampak tak dia punya conscious of safety tu tak ada. Okay, tapi you mention saya nampak orang cakap lemon ni ada manfaat sekian untuk kulit, jadi saya sapu waktu malam. Lepas tu you buatlah caution, saya sapu waktu malam sebab untuk mengurangkan risiko photosensitivity. So be a responsible user, walaupun you tak buat business tapi you share maklumat yang tepat dan selamat. Okay, teach about photosensitivity. Okay, so maknanya kalau kawan kita beli PSK, dalam tu ada apa? Dalam tu ada lemon,
And then apa essential oil blend lain yang mengandungi lemon, yang mengandungi citrus oil? Tak boleh tengok lemon je. Essential oil lain yang mengandungi citrus pun boleh. Macam peace and calming. Peace and calming ada citrus oil. So tak boleh nak simply pakai sesuka hati. Kena cautious. Okay, apa-apa blend yang mengandungi citrus essential oil kena hati-hati tentang photosensitivity. Bayangkan kalau sapu lomor kat anak, lomor kat tengkuk, lomor-lomor kat tengkuk, lepas tu lomor pukul 6 petang, anak tu pergi main dekat padang. Tak pasal. Kesian anak tu. Burn nanti kulit dia. Okay, nak pakai pencil kami malam-malam. Okay. Lepas tu discomfort. Okay, point nombor 2, kalau pasal nak teaching safety ni, if you rasa discomfort lepas you sapu, ambil carrier oil. Sebab dalam yang living, kita ada 2 mazhab. Mazhab ada orang suka guna yang dah dilute. Okay, ada orang suka guna neat, maknanya direct from the bottle. There's nothing wrong with these 2 method. Tak ada salah. You boleh guna dua-dua cara atau you boleh pilih untuk amal satu cara sahaja. Tetapi apa yang works for you tak semestinya works for other people. Okay, contohnya saya suka pakai neat. Tapi kalau untuk newbie, saya akan ajar please dilute. Okay, kalau you nak try neat, you can try, tapi it's up to you. You punya decision. I kalau pakai macam ni, tapi you sebab baru lagi tak biasa, please guna carrier oil. Sebagai langkah selamat. Okay, kalau discomfort, ingat letak carrier oil. Lepas tu, kalau lagi satu cara, kalau kulit rasa sensitif, pun tambah carrier oil. So carrier oil tu memang kena standby. Kena standby as a stick ke, botol kecil ke apa ke, letak dalam. Nak travel, nak pergi keluar sekejap pun always standby carrier oil with you, because you never know, you takkan tahu jika kemalangan berlaku. Okay, so 3 point saja. Talk about photosensitivity. Kalau ada discomfort, letak carrier oil. Kalau kulit rasa sensitif, letak carrier oil. Simple sahaja. And then jangan lupa buat patch test. Okay, saya jarang buat patch test. Tak tahulah kenapa. Tapi kawan-kawan saya very cautious. Dia kata kalau nak guna essential oil dekat kulit, buat macam glowing serum ke apa kan, buat patch test. So patch test kulit yang paling terdekat dekat badan, tapi dia punya sensitivity dia macam dekat kulit adalah dekat bawah lengan. Dekat bawah lengan, dekat sini atau dekat celah sini. Tak adalah betul-betul ketir tak. Ni dekat sini. Dekat tempat kalau orang nak letak implant tu dekat sini. Jadinya dekat situ dia kulit dia nipis tu, kalau rasa tak selesa maknanya kena dilute lah. Tu kita buat patch test dulu. Okay. Wawa macam mana? Okay. You punya sebab alahan pasal safety? Sebab alahan tak semestinya dermatitis je, bukan dekat kulit je. Sedia alahan boleh jadi macam-macam kan. So kadang-kadang ada orang mengalami alahan headache, sakit kepala. Macam saya dulu saya pakai Clarity, saya dapat headache teruk sangat. Saya pakai Cedarwood, headache teruk sangat. Tapi kita ada insting yang kalau kita pakai teruk sangat dan kita rasa benda ni ialah punca dia, so kita stop dulu. Sebab ada banyak sangat oil, essential oil yang living ni yang kita boleh cuba dan ada kesan yang sama, kesan yang kita perlukan sama. So kita gunakan oil lain. And after a while sebenarnya, saya rasa saya stop pakai Cedarwood setahun juga kot. And then pakai Clarity pun agak lama sebab saya macam setiap kali pakai sakit kepala. So apa yang saya buat ialah kita stop dan selepas tu sekarang ni saya boleh pakai Clarity sebab the first time saya pakai Clarity balik sebelah saya stop tu, saya ada bau, saya dekat dalam seminar. So saya bawa orang belakang tu pakai. Saya ngantuk. So saya bawa ada orang belakang tu pakai oil. So saya terus macam segar dan saya tanya dia pakai oil apa. So dia kata pakai Clarity. So macam since then saya sedar dan saya dah boleh guna Clarity. Kalau kita ada excess headache ataupun kita mabuk ataupun kita ada general feeling uneasy, tak selesa, so apa yang kita boleh buat ialah minum air banyak, dapatkan fresh air dan juga take frequent breaks. Okay, maknanya kita stop. Kemudian kalau kita ada certain oil yang kita memang guna, especially orang yang cuma ada PSK je kan, so dia guna oil tu saja ataupun dia beli 1 atau 2 oil, dia tak ada PSK langsung pun. So dia guna oil tu je and then dia ada satu attachment kepada oil tu, dia tak nak stop. Yang essential oil, dia biasanya dia tak dependency, dia tak ada dependency. Maknanya kalau kita stop bila-bila dia tak akan menyebab macam ubat. Kalau kita berhenti ubat tu, kita mungkin akan dapat balik symptom tu, dapat illness tu kan. Tapi essential oil biasanya tak, sebab dia akan macam
macam cover apa? Balancekan badan. Ya, betul. So kita semestinya kita tak perlu pun pakai oil yang sama lama. So biasanya saya punya rule of thumb ialah pakai 2 minggu je. So selepas 14 hari, 2 minggu saya stop and then stop seminggu ke. Kalau saya suka sangat kan, so stop seminggu and then saya pakai balik selepas 2 minggu. So itu ialah rule of thumb. Regulate frekuensi, regulate berapa kerap kita pakai essential oil tu. Dan bagi ada break dekat situ supaya body kita boleh balance balik lah ataupun boleh dia tak depend pada chemical tu. And then reduce the chances of dapat sensitivity tu, kita kurangkan kita punya chances, kurangkan kita punya risiko tu dengan break tu lah tadi. Okay. Betul. So kalau kita rasa at any time, kalau kita rasa macam walaupun kita tak tahu, kita tak di-educate, kita tak diajar ataupun kita tak pernah come across dengan apa-apa healing crisis tu kan, apa-apa kondisi yang kita tengah alami sampai kita pakai essential oil tu. At any time, apa yang kita patut buat ialah kita just stop, okay, ataupun kita pakai oil lain ataupun kita dilute lebih banyak. Sebab mungkin kita tak boleh tolerate dengan quantity tu. So saya ada baca komen-komen yang orang cakap sulfazyme menyebabkan ada sensitivity. So Syida nak komen apa-apa tentang sulfazyme? Sulfazyme tu masa ada talk dengan nutritionist, even Michelle pun ada sebut pergi dekat Virtual Office, ada training dia pasal sulfazyme. Yes, dia boleh menyebabkan badan jadi extra sensitif. Okay, jadi kena kurangkan dos. Dia benda yang dalam sulfazyme tu dia semua has supported untuk bagi balance kita punya badan. Okay, dia ada copaiba, dia ada ninja extract, raspberry extract, and then dia ada MSM. MSM tu sendiri adalah satu benda yang bukan rutin kita makan. Tuju tak? Itu suplemen yang bila masuk yang living baru saya perasan apa benda ni MSM. Aku kerja farmasi dulu pun tak pernah dengar. Jadinya dia satu benda yang asing dalam kita punya suplemen, diet semua. So badan ambil masa sikit nak beradaptasi. So sebab tu dos sulfazyme Malaysia 2 biji je. So kalau tak boleh try 2 biji, try sebiji saja. Try sebiji dulu. Okay. Dan ada teori yang nyatakan badan banyak toksin sebab fungsi sulfazyme ni adalah untuk detox. Yang tu itu memang betul kajian klinikal. Ini bukan omong kosong. You baca MSM, fungsi dia apa? Dia untuk detox kita punya badan. Okay. So jadinya bayangkan dah berapa puluh tahun kita hidup dengan benda-benda makanan yang mengarut yang tersimpan kat dalam hati, dos pewarna, perisa, betul tak? Yang duduk kat dalam hati tu. So sebab sulfazyme ni banyak act dekat kilang hati, dia diserap pergi dekat hati. Jadinya ya kita kena aware dengan apa yang kita makan. Kalau betul-betul tak tahan, you boleh stop dulu dan observe. Kalau lepas tu you revisit balik. Sebab saya teringat masa saya tak ada masalah masa saya start sulfazyme, tapi saya ada masalah masa saya start Ninja Red. Okay, Ninja Red memang kalau baca dia punya manfaat tu macam best gila lah. Tapi bila saya ambil, saya jadi pening, mengantuk, lemau. Terus macam, korang ni makan Ninja Red kata bertenaga. But I feel the opposite. Tapi saya dapat galakkan daripada kawan-kawan, teruskan. Minum banyak air, teruskan. So after a while, untuk beberapa ketika, saya dapat regain balik. Macam a new me. Kata, maknanya it can be a detox process. I don't know. Sebab dalam Amerika pun tak ada that kind of thing kata detox punya definition. But that's how I feel. So my husband pun feel the same. Dia pun jadi mengantuk teruk. Saya pun insist dia minum. Sekarang dah okay. Sekarang tak ada apa. So bila kita orang start dengan sulfazyme, kita orang tak ada isu apa-apa.
So mungkin next session kita akan discuss more about Sapazyme. This is another interesting topic about Sapazyme, kesihatan dan ada orang kata pasal untuk menyebabkan alahan. This is very interesting sebab ini pun diakui oleh nutritionist sendiri. So macam tak cukup masa lah pula nak cerita banyak-banyak hari ni. Baguslah dia jadi pembuka bicara. Dia jadi pembuka bicara. Saya nak tambah sikit pengalaman team member saya. Dia message saya kata, Syida, I pakai lavender, kulit jadi semakin gatal dan saya rasa worried lah pasal dia. Lepas tu saya tanya lagi, rupa-rupanya kulit dia dah memang sedia gatal. Kemudian dia pergi klinik untuk dapatkan rawatan. Okay, dapatkan rawatan. So kulit bancuhan yang dia sapu kat muka tu biasa. Is orang kata macam glowing serum macam tu. Tapi satu masa dia jadi kulit dia jadi gatal sangat disebabkan oleh satu isu. Dia yakin, bukan saya cakap. Dia yakin punca kegatalan tu bukan daripada minyak yang dia pakai. Ada benda lain. Okay. So dia pergi dapatkan rawatan, doktor bagi ubat makan ke ubat krim, tapi ubat lah, dan dia amalkan dan pada masa yang sama dia sapu juga orang kata glowing serum tu, face serum tu dia sapu juga dan bertambah teruk. Bila dah bertambah teruk tu yang dia mesej kat saya. Dia mesej kat saya kenapa bertambah teruk, sebab dia assume bila dia pakai face serum tu akan berkurangan. Dan saya tanya, saya kata pakai pada masa yang sama ke? Sebab dia cakap dia ada ambil ubat sapu untuk kurangkan gatalan. Dia kata ya, lepas sapu krim gatal tu, dia pakai serum lavender. So sebagai farmasi kita ada caution dari segi kalau boleh ubat lah, ubat krim ke, ubat makan ke, jangan ambil sekali yang ubat dengan natural. Cuba jarakkan. Ini safety precaution kami bila consult dengan orang yang nak makan. Kadang-kadang nak makan suplemen kan. Boleh tak nak makan tongkat ali? Boleh tak nak makan ni? Tapi pada masa yang sama dia makan ubat-ubatan. So biasanya kita akan advise makan pada jarak yang berbeza. Jadi bila saya dengar dia cakap macam tu, saya kata mungkin dia punya rashes tu semakin teruk disebabkan oleh dia pakai sekali dengan ubatan, dengan krim steroid. Okay, jadi mungkin macam tak ngam lah, lavender tu natural, kena pula dengan steroid tak ngam. Jadinya saya kata minta maaf saya tak ada banyak info, tapi ini maklumat yang saya ada yang boleh redakan hati dia. And then alhamdulillah dia terima dan dia kata yang krim tu dia dah stop pakai sebab krim apa-apa ubat krim gatal maksimum 2 minggu je tau. So dia dah stop pakai, lepas tu dia continue pakai face serum tu, dia tak ada apa-apa isu. Walaupun dia dah apa jadi dengan Syida? Syida? Hello, tak nampak muka. You terstop tadi. Oh, line tak clear. Saya nak tambah sikit je. Tadi Syida cakap pasal pasal cara pemakaian tu kan. So betul sebenarnya kalau kita pakai essential oil ataupun kita ambil suplemen contohnya. So apa yang kita boleh buat ialah kita ambil pada waktu, kita guna pada waktu yang sama dan kuantiti yang sama. Dan kena konsisten. Sebabnya kalau kita macam kejap kita pakai banyak, sekejap kita pakai sikit, and then kita tak boleh nak tengok reaksi tu sebab kita tak pasti sama ada reaksi itu datang daripada essential oil ataupun benda lain. So yang ni memang Lindsay Elmo ada cakap, tapi dia sebenarnya cakap benda ni dalam tajuk yang lain, iaitu tajuk pakai wintergreen semasa kita ambil ubat pencair darah. So yang tu pun cerita lain juga. So anyway dah cukup sejam ni banyak betul kita nak cakap sebenarnya kan. So terima kasih
Terima kasih kepada semua yang join hari ni. Saya tahu kita semua dah sibuk nak masak ke apa, nak prepare makan kan. So kata-kata akhir dari Syida? Okay, walaupun cerita ni nak tunjuk adakah alahan pada essential oil wujud, ya, ada alahan. Dan satu lagi nak kata, adakah ia alahan atau dia sensitivity? Sebab dia dua benda yang beza. Okay, it can be allergic, it can be a sensitivity. Dan sebaiknya jangan rasa fobia, jangan rasa takut, jangan rasa serik menggunakan essential oil yang living walaupun anda ada pengalaman yang tidak mesra kulit. Cuba essential oil lain. Okay, venture yang lain sebab tu dalam yang living ada banyak sangat range yang you boleh cuba yang sesuai dengan diri sendiri. Okay. So kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan hari Rabu. Kalau ada apa-apa tajuk yang rasa nak minta kita sembangkan, cadangan tajuk, boleh je tinggalkan komen. So kita akan tengok dan kita akan pertimbangkan lah ikut kita punya kemampuan. Sebab kita pun bukan topik apa kan, tapi kita boleh lah insyaAllah dapatkan dan jumpa Simplify. So terima kasih semua. Kalau boleh dapatkan buku ni sangat bagus lah untuk dibaca. Okay, selamat memasak. Okay. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.